Ya Allah untuk memeluk Islam di usia remaja, iaitu ketika berumur 18 tahun. Brother Kamarudin mendapat pendidikan awal di Saint Xavier Institution Penang dan Sekolah Menengah Abdullah Munshi. Beliau juga telah memiliki sijil dari Akademi Perbandingan Agama Afrika Selatan, sijil dakwah dari Discovery Islam Bahrain, dan diploma pengajian Islam dari Akademi Islah Malaysia. Dan Brother Kamarudin juga merupakan salah seorang moderator atau facilitator untuk kelas perbandingan agama di Universiti Sains Malaysia. Beliau bergiat aktif dalam bidang dakwah dan kemasyarakatan, terutama yang melibatkan dakwah dan bimbingan kepada bukan Islam. Bukan itu sahaja, beliau juga aktif mengajar, memberi motivasi, syarahan serta berdialog secara harmoni antara agama. Sebagai pengiktirafan dalam menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat, beliau telah diberikan tauliah untuk berceramah dan mengajar agama oleh Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Dalam usaha dakwah di peringkat antarabangsa pula, beliau berpengalaman dalam memberi ceramah dan syarahan kepada bukan Islam di luar negara. Juga berpengalaman berdialog dengan mubalik Kristian di peringkat antarabangsa. Usaha dakwah dan ketokohan beliau juga telah dibuat rujukan dan kajian oleh pelbagai lapisan tokoh dan ulama seperti Syekh Al-Hafiz Ustaz Abdul Hamid dari Pakistan, Allahyarham Syekh Ahmad Didat, dan Syekh Rafiq Hasin Afrika Selatan, Dr. Abu Aminah Bilal Philip dari Qatar, Dr. Fadil Soliman dari Mesir, dan Dr. Daniel bin Zainal Abidin dari Penang. Di samping itu, beliau juga berpengalaman mengembara ke Timur Tengah, Libya, Turki dan Arab Saudi, Bahrain, Afrika Selatan dan England, serta negara-negara barat yang lain untuk memperoleh pengetahuan dan membangunkan dakwah Islam. Jadi kalau nak tengok pengiktirafan sangat banyak tuan-tuan, boleh rujuk dalam buku cenderahati kita muka surat 27 dan 28. Jadi kita bertuah pada petang ni sebab dapat sama-sama mengambil manfaat daripada bahagian ustaz. Dalam kita membincangkan tentang penyatuan ummah, kadang-kadang kita terlupa bahawa ini tanggungjawab untuk berdakwah kepada bukan Islam. Kan? Kita duk gocoh, duk berkelahi sama sendiri, lah orang bukan Islam terabai. Sebab tu ada pepatah kata, jangan jadi orang yang duduk di muka pintu. Nak masuk, masuk terus. Nak duduk dekat luar, duduk dekat luar. Kalau duduk di muka pintu, kita menjadi pengganggu, penghalang kepada orang luar untuk masuk ke dalam. Orang luar nak tengok kesyumulan keindahan Islam, tapi telah dihijab oleh perangai dan akhlak umat Islam itu sendiri. Al-Islam mahjubul bil muslimin. Islam yang indah, yang cantik telah dihijab oleh perangai dan akhlak umat Islam sendiri. Jadi insya-Allah kita bagi masa yang seluas-luasnya untuk Brother Kamarudin, dengan segala hormatnya dipersilakan. وَالرَّجْزَ فَهْجُرْ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, amma ba'du. Saudara pengurusi majlis, Ustaz Sabri yang dimuliakan, yang berbahagia Tuan Haji Nazri bin Said, yang dikasihi Profesor Madya Datuk Dr. Asri, yang dimuliakan Dr. Juanda Saibus Sama'ah, Mufti Negeri Perlis Darussunnah, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Hajat Brother Kamaruddin bukan nak bentangkan kertas kerja. Hajat saya di sini nak bentangkan pengalaman. Ada beza dia. Saudaraku yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, anda lebih maklum daripada saya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Saya tidak perlu mengulanginya. Anda lebih fakih tentang ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih, Anda tahu. Cuma ada sini perbezaannya. Perbezaannya, ada tak yang kita baca itu mengubah kita? Apa yang kita belajar dalam kuliah-kuliah agama membawa kesan pada hati kita. Kemudian dari itu kita berubah. Bukan sekadar berubah, kita amalkan apa yang kita belajar, kemudian kita bawa ke tengah-tengah gelanggang masyarakat untuk mengubah jahiliyah yang paling besar, jahiliyah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini persoalan. Saya rasa amat kerdil sekali Tuan Nazri, amat kerdil. Saya tengok buku convention semuanya DR, semuanya doktor. Saya saja BR, brother. Saya melawak kepada isteri saya kata, bila mana saya argue dengan isteri saya bab agama, saya cepat-cepat pakai veto power saya potong dia. Saya kata kat dia, saya ini ulama negara, diam kamu. Dia diam. Bila saya sangkut tajwid, saya pergi ke dia. Dia kata kat saya, bukankah abang kata abang ni ulama? Tak payahlah belajar kat dia. Saya kata bukan ulama, alama. Macam itulah lebih kurang ya. Saudaraku yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, saya dimaklumkan convention ini convention sunnah. Betul? Betul. Saya nak tanya orang depan ni yang saya tak pernah jumpa sebelum ini. Saya nak tanya anda dan saya nak bagi hadiah kepada anda. Apakah sunnah utama Nabi SAW? Tolong jawab. Apakah sunnah Nabi yang utama selain dari janggut, selain dari serban, selain dari jubah, selain daripada adat-adat potong kuku? Apa dia sunnah utama 13 tahun? Siapa boleh jawab? Sini saja, saya buka yang sini saja. Saya tamu yang belakang dah kenal. Sini ya. Ada lagi.
Siapa boleh jawab? Kalau tak boleh jawab, saya akan marah. Sila panggil penceramah ni. Dia bukan profesor, dia main lantang pi. Siapa boleh jawab? Apa dia? Dakwah kepada siapa? Dakwah kepada orang Islam ke atau bukan Islam? Mana ada dua-dua? Dakwah ni, bila kita kata dakwah, kita istilah ini kepada siapa? Kepada orang Islam ke kepada orang bukan Islam? Ya. Maka Nabi SAW mengajar Abu Jahal. Apakah Abu Jahal sudah Islam atau belum? Apabila Nabi Muhammad SAW mengajar Abu Lahab, Indun bin Utbah, Abu Sufyan dan ramai lagi, adakah mereka sebelum ini telah memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Mereka semua jahiliyah, kuffar, kafir. 13 tahun Nabi korbankan seluruh kebahagiaan hidup untuk mengajar manusia menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setuju atau tidak? Habis, kenapa di zaman ini dunia keilmuan Islam lupa sebagai agenda utama dakwah kepada bukan Islam? Yang balik ribu-ribu daripada Makkah, Qura, balik daripada Universiti Madinah, balik daripada bumi Mesir. Bila kita tanya, jom kita berdakwah pada non-Muslim, kamu jawab, aku tak tahu. Itu sebab Allah malukan tuan-tuan dengan orang seperti saya yang tidak ada degree untuk berdiri bercakap dengan tuan-tuan dalam bab ini. Kalau tanya ilmu fiqh, ilmu syariah dan sebagainya, saya tidak tahu, saya bukan pakarnya. Tapi tuan-tuan yang balik daripada Madinah, balik daripada Mesir, balik daripada Syria, balik daripada Jordan, tetapi tidak pernah saya nampak satu individu ustaz bawa Islam kepada bukan Islam. Kenapa? Saudara, kenapa? Belajar tinggi-tinggi, malah dunia Islam tidak ada satu degree yang dikaskan untuk dakwah, sciences of dakwah to non-Muslim. Tidak ada satu degree yang dicipta di dunia keilmian Islam. Kenapa? Saudara, why? Inilah kita kita telah something wrong somewhere. Dakwah kepada bukan Islam hari ini menjadi misteri. Alien, tahu alien? Tiba-tiba datang satu makhluk, tiba-tiba ini dia daripada langit, ini kita kata alien. Bila kita cakap dakwah non-Muslim kepada setengah pihak, dia tak begitu selesa. Tapi cakap pasal isu fiqh, dia semangat. Cakap pasal isu politik, iya, dalam Facebook dialah paling like. Tapi jom kita berdakwah dalam Facebook 25. Cakap pasal politik 250 like. Nampak mindset kita? Saudaraku yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi. Why? Lihatlah dunia Kristian. Jangan kita jauh di luar dari Malaysia, ambil Pulau Pinang, saudara. PP bangunan. Klik. Move. Ini di Pulau Pinang, cawangan Persatuan Buddha, yang bangunannya 5,000 dan 6,000 orang boleh masuk di Pulau Pinang. Turun lagi. Persatuan Buddha 21 tingkat, di jalan yang sama, di tempat yang sama. Move. Ni atas balik dia. Balik kepada Buddha, Persatuan Buddha. Persatuan Buddha. Ya, naik lagi. Dia. Di belakangnya, di belakang bangunan ini 21 tingkat. Turun. Agama Kristian. Tempat tinggal bishop dia. Tempat tinggal ketua padri dia. Tengok macam mana. Banglo besar. Tempat tinggal ustaz mungkin 10 kali 10. Turun lagi. Ni. Image. Stop. Kita dah letak satu image. Kalau dia ustaz agama, dia mesti kena naik motosikal Honda 70, lebih tak boleh, kurang tak boleh. Kemudian dia datang mengajar kamu mengaji,
Dan ibu-ibu kamu bagi 30 ringgit gaji, upah mengaji. Itu image Islam. Tapi kalau ustaz naik kereta mewah, Mercedes-Benz, BMW, tak boleh terima. Why? Bila padri-padri boleh hidup di maligai-maligai, diberi kereta, diberi pembantu, driver, diberikan sekretari, dia maju ke depan. Wallahi, dalam dakwah kalau kita nak bertanding dengan orang-orang Kristian, kita ketinggalan 1000 tahun. We have left behind 1000 years in competing dakwah compared to Christians. Wahal kita memiliki kebenaran, saudara, wahal kita tahu i'tiqad kita, akidah kita, orang Islam yang memiliki agama Allah ini akan masuk syurga, lain neraka, kita kata. Tapi pernahkah kita turja, bersemangat nak selamatkan manusia dari neraka? Tanya pada petang ini, kalau kita nak convention sunnah, kalau nak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi bukan setakat janggut, bukan setakat gerak tangan masa sembahyang, tetapi lebih jauh menyelamatkan manusia dari neraka jahanam itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam korban 23 tahun. Menangis Nabi di tengah malam, munajat dengan Tuhan, minta Allah selamatkan mereka dengan nada doa Rasul, ya Allah, kalau engkau hukum mereka, mereka hamba ciptaanmu, ya Allah. Pernahkah kita ada rasa kebimbangan? Pernahkah kita rasa susah hati? Saudara-saudara kita yang belum menerima la ilaha illallah, sudahkah kita sampaikan risalah itu? Yang kita tahu duduk sesama bangsa kita, serok dan seronok dengan kaum kerabat kita, Cina Muslim, India Muslim, Melayu Muslim, kita selesa dengan itu. Wahal dunia di luar dahagakan message ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi. Dalam pengalaman saya berjalan ke dunia luar, alhamdulillah, syukur kepada Allah, di antaranya tempat Tok Guru saya almarhum Syekh Ahmad Didat rahimullahu ta'ala. Muslim di Afrika Selatan 2%. Muslim di Afrika Selatan 2%. Tetapi di jalan raya mereka, di lebuh raya mereka di Durban, Cape Town, Johannesburg, ada papan tanda yang besar, read Al-Quran. Syekh Ahmad Didat beli prime time. What is your prime time in Malaysia? TV3 pukul 8 malam, itu prime time. Syekh Ahmad Didat beli prime time. Dia iklankan read Al-Quran dalam televisyen di mereka. 2% Muslim, 98% non-Muslim di Afrika Selatan yang mengamalkan dasar apatik, dasar perkauman yang tebal. Namun Syekh Ahmad Didat, Tok Guru saya, berjaya menawan media perdana mereka untuk advertise Al-Quran. Hari ini kita kata negara Malaysia negara Islam, Islam beragama persekutuan. Kalau kita beritahu kepada pihak berkuasa, kita nak buat iklan di lebuh raya utara selatan, read Al-Quran, apa jawab mereka? Mereka kata ini sensitif. Habis kenapa kita nak panggil diri kita negara Islam? Kalau kita sendiri tak berani dan tak boleh bawa Islam kepada non-Muslim, tak boleh iklan di tanah kita tentang Al-Quran. Saudara, bangun. Belum lagi tuan-tuan yang datang dari Kuala Lumpur, yang datang dari Selangor, datang dari Perlis, lepas convention, jom kita makan nasi kandak di Pulau Pinang. Jom. Lepas makan kena nasi kandak, jalan-jalan tengok reality. Tidak ada satu bangunan milik umat Islam di kawasan utara yang boleh dikaskan untuk dakwah kepada bukan Islam. Itu pun yang terkini kita sewa dengan orang.
Diberi keimanannya juta-juta wang zakat. Alangkah bahagianya sebagian kecil itu diperuntukkan untuk zakat dakwah non-muslim. Diperkasakan institusi IQ yang ada 2 tingkat jadi 15 tingkat. Ini bukan janji pilihan raya. BR lagi, bukan Datuk Seri. Kalau Datuk Seri bolehlah kita janji kepada IQ 15 juta untuk bina bangunan. Tuan-tuan, ruh apa yang kita belajar tidak kita manifestasikan dengan ruh. Memang kita ada, Masya Allah, jangan tersinggung dengan kata-kata ini. Yang baru-baru ini ketika berlaku pergolakan di Mesir, 10.000 pelajar tersadai di Jeddah. Saya berani mengatakan 10.000 pelajar dari Mesir saya ambil seorang. Kalau saya kata jom kita berdakwah kepada non-muslim, mereka pasti kata tak tahu. Wahal mereka ada ilmu Arab, bahasa Arab yang mantap, ilmu fiqh yang mantap, syariah yang mantap, Quran yang mantap, hadis yang mantap. Kenapa tak boleh share? Percaya atau tidak, 10.000 pelajar-pelajar graduan mahasiswa-mahasiswa yang keluar daripada aliran agama, kalau mereka keluar di lapangan, keluar ke gelanggang, ada pasti perubahan. Cuma sebagai sekadar pengalaman, bukan kertas kerja. 3 tahun sudah kita ledakkan satu program. Selepas saya balik daripada Istanbul, di negara Turki, Istanbul, bila datang Maulid Nabi, mereka beri manisan-manisan kepada semua orang, muslim non-muslim. Saya tengok dan saya perhati itu satu uslub dakwah yang baik. Saya balik ke tanah air, saya cadang dengan pelajar-pelajar kelas perbandingan agama USM. Jom tahun ini kita sambut Maulid Nabi bukan dengan berarak, bukan dengan slogan-slogan yang muluk-muluk. Kita buat something special. Beli coklat, beli bunga, sediakan buku dalam bahasa Inggris tentang Nabi Muhammad. Saya kata jom kita jumpa 200 mahasiswa-mahasiswi bukan Islam di kampus. Alhamdulillah, pertama kali bila anak buah kita sampai dengan bunga dan coklat dan buku, ada pelajar kata, "This book what I'm looking for so long time. Thank you very much for giving me this book." Seorang pelajar Hindu. Maksudnya apa? Tuan-tuan dan puan-puan, mereka nak tahu who is Muhammad. Mereka nak tahu what is Islam. Mereka nak tahu apa kepercayaan Muslim. Sepanjang 20 tahun berdakwah di Masjid Kapitan Kelin dengan bukan Islam, terutama sekali dari negara-negara barat. 2 hari sudah seorang wanita Hong Kong, wanita dari Hong Kong bertanya, "Why does you people never tell us the true story of Islam?" Dia tanya kepada saya, "Why you never tell us the true story of Islam?" Sebab wanita ini pertama kali datang ke masjid, pertama kali bertemu dengan seorang muslim yang cerita dari Al-Quran. Selepas saya memberi ujah dan penjelasan, beliau boleh faham, dan dia tanya saya, "Why the Muslim world does not tell us?" All the time I was told Islam is the religion that propagate violence. Sepanjang saya tahu, kata si hamba Allah namanya Koko dari Hong Kong, dia kata, all the while I thought Islam propagate violence, terrorism. Saya tanya balik, how do you know? Not CNN, BBC, Times Magazine, Newsweek Magazine that is giving us information about it. Saya kata, yes, I do agree with you. But at the same time, this is a blessing that you came to see me, that you can get a first-hand information about Islam. Macam itulah ratusan, malah ribuan yang datang dengan penuh prejudis di Masjid Kapitan Keling. Akhirnya mereka keluar dengan satu kefahaman, Islam itu indah, Islam itu cantik, Islam itu modern, Islam itu peace, damai.
Macam mana mereka nak kenal kita kalau kita tidak memperkenalkan diri kita? Saudara, di manakah dakwah kita non-Muslim hari ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, baru-baru ini saya dipanggil untuk membantu satu kes murtad di estate Nibong Tebal. Kesnya seorang bapa Melayu kahwin dengan orang wanita Hindu, hidup lebih kurang 20-25 tahun. Ibu wanita itu tak masuk Islam. Yang hamba Allah orang Melayu Islam, tapi istrinya tidak Islam, sehingga akan melahirkan lebih kurang 11 anak, dan 7 orang anak diberikan nama-nama Melayu. Faizuddin, Sobri, ada bukan Sobri ini, Sobri lain, Jamaluddin, tapi hidup sebagai orang kafir Hindu, masuk kuil, sembahyang dan sebagainya. Maka tiba-tiba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, si wanita itu masuk Islam 2-3 tahun sudah. Dan masuknya Islam itu dia sembunyikan daripada anak-anaknya. Allah takdirkan dia mati 2-3 minggu sudah. Maka mayatnya menjadi rebutan. Rebutan macam mana? Pihak masjid dapat tahu ini ada orang Islam sini dan sebagainya, maka menjadi perebutan mayat. Dengan kuasa tertentu kita dapat berjaya, apa kata, dapat mayat itu. Maka selepas beberapa 5 hari, anak-anak itu ke Jabatan Agama Islam minta ditukar nama Jamaluddin pi nama agama Hindu ke semua anak, sebab mereka asalnya hidup macam itu. Bila saya dan sahabat saya Ustaz Lokman dijemput untuk pi jumpa mereka, kami pi. Kami ingat dia pekan macam itu. Dia betul-betul tengah-tengah estate, disekelilingi oleh pokok-pokok kelapa sawit. Kalau mereka bunuh kita, mereka tanam kita, siapa pun tak tahu. Itu ini yang dikatakan dakwah. Ini betul. Bila kita sembang, pada asalnya mai 1 orang, mai 2 orang, last kali 1 lori mai. Sebab mereka takut kami ini Jabatan Agama Islam nak ambil mereka balik ke tempat mana, wallahu a'lam. Itu persangka mereka. Dia tanya anak kepada hamba Allah itu, bertanya kepada saya sudah umur 35 tahun, hidup macam orang Hindu, pergi kuil, makan khinzir, minum arak. 30 lebih tahun kami hidup seperti ini. Tidak pernah datang seorang Muslim bertanya kabar kepada kami. Tiba-tiba ibu kami mati dan dimaklumkan dalam Islam, kamu datang untuk merebut mayat ibu kami. Apa dia kesimpulan? 35 tahun dia hidup seperti itu. Umat Islam di kawasan itu tidak melakukan nahi mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar. Mereka tidak lakukan. Tiba-tiba bila mati saja nak rebut mayat. So dia kata kat saya, bapak ini masih Islam, kami akan jaga dia. Kalau bapak ini mati, kamu datang ambil mayat dia. Itulah jawapan dia. Dan dia kata kami tak akan masuk Islam. Dan bawa kes ini kepada satu tempat, jom kita panggil, kita belanja sedikit, buat kaunseling. Jawapan dapat, buang masa saja, buang duit saja nak panggil mereka balik, nak murtad bagi mereka murtad. Itu mindset kita. Yang sebenarnya mindset ini tidak wajar berlaku, tuan-tuan. Bapa kandung saya meninggal dunia dalam agama Kristian. Kalau tuan-tuan berada dalam keadaan saya boleh tahu, walaupun di tangan saya telah mensyahadakan ratusan orang, tapi tak sama seorang ayah meninggal dunia dalam agama Kristian. Dia umpama satu paku, satu jarum yang sedang berada di dalam hati sepanjang hayat, yang sedang menyucuk saya, sebab saya tahu di mana bapa saya akan kesudahannya. Saya tahu di mana kesudahan bapa saya, di mana tempat tinggalnya di akhirat.
bersama dengan Abi Talib semua. Abi Talib di mana? Neraka. Orang yang masuk, yang mati bukan dalam Islam mana? Kita tahu neraka. Tapi pernahkah kita ada keturjaan, semangat untuk selamatkan mereka walaupun sedikit? Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, dalam dunia Kristian mereka percaya kita semua ini kafir. Dalam pahaman Kristian kita ni, Kamaruddin Abdullah Sobri, Tuan Haji Nazri, di pandangan orang Kristen kita kafir. Tapi adakah dia duduk diam dengan kalimat kafir? Dia hantar 25,000 pendakwa Kristen ke Indonesia. 25,000 pendakwa Kristen di Indonesia. 5,000 pulau di Indonesia ada stesen mereka. Di Afrika mereka hantar 50,000 pendakwa Kristen yang duduk bersama-sama dengan mereka, yang duduk bersama-sama mereka di Afrika. Cuba kita hantar diri kita ke tempat orang asli di Kuala Mu, Kuala Kangsar. Habis kuat 3 hari boleh tahan, hari keempat cabut. Tapi mereka hantar pendakwa Kristen ke Sabah, Sarawak, Borneo, duduk bertahun-tahun membina prasarana, membina infrastruktur untuk orang asli. Patutlah statistik mengatakan daripada 200,000 orang asli di Semenanjung Malaysia, 80% adalah Kristian. Wahal orang asli macam muka kita juga, macam muka-muka macam saya, macam tuan-tuan. Saya lebih gelap manis. Tengok orang asli tak tahu dia ni Melayu ke orang asli. Kita kata Melayu tapi Kristian. Duduk di dalam pedalaman. Tuan-tuan, di manakah dakwah non-Muslim kita? Seringkali pengalaman saya, Allahu Akbar kabira, sedih tuan-tuan. Kadang-kadang sebelum kita nak cerita Islam pun dia tutup pintu untuk kita. Sebab dia kata, I don't want to know anything about your religion. Your religion is not friendly. Kalau masuk Islam, masuk Melayu. Sampai hari ini, isu ini kita tak boleh selesaikan. Macam mana tak boleh selesai? Masuk-masuk Islam, kena tukar nama. Ya, kalau nama itu buruk, kita tukarlah. Kalau baik, takkan nak tukar kot. Itu isu pertama. Kemudian nak dibinkan siapa? Kalau binkan kepada Abdullah, bapa dia tanya, bila masa saya jadi Abdullah? Saya masih Acong, Mutusami. So kita ambil pendekatan. Okey, bapa, nama bapa kita jangan tukar. Kita letak Abdullah bin Mutusami. Mana tahu satu hari nanti bapa masuk Islam. Sebab kita tidak menafikan hubungan kedua ibu bapa. Sebab apa saya katakan demikian? Ada kes yang masuk Islam, bila kita jumpa mak bapak mereka, pertama kali mereka kata kepada kami, bila anak kita masuk Islam, terputus tali perhubungan ibu bapa dan anak. Itu perkataan mereka. Dan tindak tanduk kita pun kita gambarkan demikian. Kalau masuk Islam banyak yang tak faham, kita boleh bagi mereka duduk di sana. Ada kes-kes mahasiswa-mahasiswi yang masuk Islam, tiba-tiba mereka sudah tahu mak bapak kena halau keluar, dipotong sokongan keuangan untuk belajar dia di universiti. Ada kes di Perlis, ada kes di Selangor. Yang Perlis kita berjaya, yang Selangor kita gagal. Bulan ketiga tak dapat bantuan, dia murtad balik. Mahasiswa itu kata, tak boleh, dah 3 bulan dapat bulan keseluruhan saya tidak dapat namakan apa. Saya nak belajar, saya nak jadi doktor, saya nak jadi engineer. Mak bapak saya kata, kalau dengan syarat kamu balik, saya boleh sokong kamu. Tapi orang-orang Islam tidak datang menyokong saya. Macam mana? Ya, sebulan 2 mungkin. Kalau 2-3 tahun saya pernah bagi. Itu satu realiti. Yang ada kuat iman, dia kata Alhamdulillah, saya boleh menghadapi. Tapi berapa ramai yang kuat iman saudara selepas masuk Islam? Yang paling sedih tuan-tuan, ada yang masuk Islam kena kahwin dengan orang Islam. Dia suruh isteri dia yang baru masuk Islam jaga sembahyang, jaga puasa, tapi dia sendiri tidak sembahyang.
Berlaku kes cerai hari ini. Di meja saya ada 4 kes saudara baru perempuan minta cerai sebab tak tahan dengan orang Islam yang tidak tunjuk contoh. Wahai saudara baru ini, dia nak datang, dia belajar yang ikhlas, dia nak betul-betul amal, tiba-tiba suami kata cukup sikit, pakai tudung kemudian lah. Kita pula cakap macam tu. Habis nak pergi mana tuan-tuan? Saudaraku yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, banyaklah pengalaman-pengalaman ya tuan-tuan yang saya boleh kongsi, sekadar nak bagi tahu. Jangan duduk dalam zon selesa. Kalau anak-anak muda kita dikristiankan, jangan marah orang Kristian. Dia sedang buat kerja dia. Sebab apa? Apa dia buat? Sebab dia nak selamatkan kita dari neraka. Kita juga ada kepercayaan mereka ke neraka, kita tak buat apa. Ada feel jiran kita, teman-teman di sekolah, teman-teman di universiti, teman-teman di tempat kerja, satu kali dapatkan peluang, ambil peluang bagi hadiah. Kalau birthday dia, antar buku seperti contoh saya bawa Keajaiban Quran. Contoh-contoh ada banyak. Ziarahlah kami di Pulau Pinang di IPSI. Kita ada lebih kurang 30 hingga 40 judul buku-buku yang boleh diberikan kepada non-Muslim. Dan Alhamdulillah, tiap-tiap bulan di IPSI kita sudah ada dakwah training, di mana kami memberikan pendedahan macam mana tips-tips, teknik-teknik yang boleh bawa Islam kepada non-Muslim. Dan sudah 3 bulan kita start dengan Christianity, Judaism, dan pada 5 dengan 6 Januari 5 dan 6 Januari hari Sabtu dan Ahad kita ada satu lagi kelas Hinduism. Apa itu agama Hindu? Sebelum tuan-tuan dan puan-puan kita berdakwah dengan orang Hindu atau Kristian atau Buddha, kita nak tahu latar belakangnya, apa kepercayaannya, apa keyakinannya. Kemudian kita bawa Islam kepada mereka. Insya Allah tuan-tuan, dalam interfaith dialog saya boleh nampak jelas Islam ada jawapan bagi seluruh masalah. Islam have an answer for all question. Baru-baru ini saya interfaith dialog di Alosta. Satu orang tanya kepada Tok Sami Hindu, bila orang Hindu mati pergi mana? Kembali kepada Tuhan. Kemudian kembali kepada Tuhan jadi apa? Dia tanya kepada Tok Sami itu. Tok Sami itu kata bila kembali kepada Tuhan, dia pun jadi Tuhan. Itu kepercayaan dia, Pak. Manakala Buddha kata nirwana, baqah, dia pergi alam baqah. Tapi bila datang Islam tuan-tuan, daripada hari dia mati sampai dia masuk syurga atau neraka, ada ceritanya, ada perinciannya, ada maknanya, ada falsafahnya, ada jawapannya. Dan jawapannya apa? Keadilan. Islam memberi keadilan. Agama Allah memberi keadilan. Dan agama Allah memberikan sesuatu yang kekal. Kita ada jawapan. Agama Buddha pula kata apa? Kalau dia baik, balik jadi manusia. Kalau dia tak baik, mungkin jadi lipas. Yang lipas-lipas tuan-tuan tengok, mungkin dulu dia jahatnya punya manusia. Contoh. Kita pun dengar kesian ke mereka. Rasa kesian kena ada tuan-tuan. Tengok anak-anak non-Muslim yang kecil-kecil, ya Allah, apa nak jadi kepada kamu? Sebab Nabi kata apa? Semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua ibu bapa yang bertanggungjawab, dan kita ada tanggungjawab lebih besar. Ulama-ulama Islam, antaranya Syekh Nadwi, dia mengatakan dalam bukunya, kemunduran umat Islam adalah kerugian bagi umat manusia. Betul. Kemunduran kita tuan-tuan, kealpaan kita tuan-tuan, merupakan kerugian bagi alam semesta ini. Sebab kitalah yang akan paling adil. Allahu Akbar. Tidak ada satu agama yang lebih adil dari Islam. Walaupun kepada musuh kita disuruh berlaku adil, walaupun kita benci sesuatu kaum, kita disuruh melakukan keadilan.
dan sejarah menceritakan keadilan-keadilan itu. Hari ini United Nations perintah kita, Amerika menjadi tuannya. Adakah keadilan kita dapat di bumi Palestin? Tapi kita pernah memberi keadilan kepada Kristen dan Yahudi di Jerusalem. Dan umat bukan Islam di Malaysia, mereka dapat tempat dan keadilan. Di bumi Rohingya kita diberi keadilan. Di bumi Iraq kita diberi keadilan. Hari ini propaganda mereka yang penuh dusta mengatakan kita penganas, wahal kitalah manusia yang paling adil. Contoh Malaysia. Tapi janganlah sampai kita bagi ruang dan muka sampai mereka boleh pijak kepala kita. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 159, Allah memberitahu kepada orang-orang yang ada ilmu. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan penunjuk hidayah, sesudah kami terangkan kepada manusia di dalam kitab suci mereka, mereka itu di laknat Allah dan sekalian makhluk. Kata Profesor Amka dalam tafsir Al-Azhar jilid pertama muka surat 359, Profesor Amka mengatakan ayat ini diturunkan kepada Yahudi yang menyembunyikan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat. Dan ayat ini juga ditujukan kepada Nasrani yang menyesatkan manusia daripada Allah. Dan Profesor Amka dan Ibn Katsir dalam tafsirnya juga mengatakan ayat ini juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah dapat ilmu dan kita sembunyikan daripada manusia lain, kita dilaknat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata demikian dari riwayat Imam Tirmizi, barang siapa yang kedekut dengan ilmu mereka, mereka siap-siaplah ke neraka jahanam. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kita motivasi. Oh my God, motivasi Nabi itu luar biasa. Tak perlu tunggu jadi ustaz, jadi pendakwa. Nabi kata apa? Belighu anni walau ayah. Tuan-tuan, dalam pengalaman 20 tahun, selepas 5 tahun, selepas 6 tahun, selepas saya membina keyakinan dalam pengalaman, letak saya di mana sekalipun, dalam 1 minit saya boleh sampaikan Islam. In 1 minute. Banyak dalam kapal terbang, dalam bas, di mana saja ada non-muslim di tepi, bagi saya wajib saya fatwakan bagi diri saya. Kan saya ulama negara, fatwakan pada diri saya mesti tell him something about Islam. Dan banyaklah pengalaman yang antaranya saya punya, bila saya jalan keluar ke Kuala Lumpur, kalau naik kapal terbang, mesti inilah image saya, image. Banyak kali berlaku, contoh ini secara lisan. 6:30 pagi saya masuk kapal terbang, uncle Cina itu dia tengok saya pakai macam ni, muka dia berubah, tak seronok, pergi duduk tengah-tengah. Saya dah fikir macam mana nak bagi tahu Islam kat dia. Dia kiri pun tak mau tengok, kanan pun tak mau tengok, duduk macam robot. Dia ingat saya teroris, ada bom dalam badan saya. Allah punya kuasa. Itu sebab dalam surah An-Kabut chapter 29 verse 69 Allah kata, barang siapa yang berusaha di jalan kami, pasti Allah akan tunjuk jalan. Saya dalam hati kata, macam mana? Kehendak Allah, stewardess datang beri air. Dan ketika dia memberi air kepada saya, tangan dia dan tangan saya terlanggar. Saya kata, sorry uncle. Dia start dari situ, sorry uncle. Sama-sama minum. Saya tanya, uncle, where are you from? Dia kata, now I'm from England. 1970s I stay in Penang. Now I migrated in England. Uncle, what do you do in England? Dia kata, I'm an Aikido master. Aikido, judo, dia master, chief. Allah, saya kecumberut. Saya kecumberut. Ini Aikido master. Tapi Tuhan punya kuasa. Uncle saya
pakcik saya yang masih Kristian, dia juga 6 dan Aikido master. Tahu 6 dan? Black belt, lepas black belt dia ada dan. Dia 6 dan. My uncle also an Aikido teacher. Where is Francis? Cerita-cerita lebih kurang 40 minit. Dia tanya saya, you Malay? Kamu Melayu? Bukan Melayu, saya India. Tapi you pakai ini? Dia kata, you pakai ini. Uncle, you go to China? Yeah, I went to China. You know, uncle, in China there are 34 to 60 million Chinese. Are they Malay? Nampak? Kunci dah buka lah. Yes, they are not Malay, they are Chinese like you, uncle. Habis tu dia sendiri cerita, yes, Islam come to China through this, through that. But dia kata, you people can marry 4 women, not fair. Alamak. Ini yang jadi dia. Uncle, I have only one. I already married 16 years. I still have one. I can't afford go 2. But uncle, you cannot show in the millions of men how many can marry more than wife. Can you show me, uncle? I heard only, but I cannot show you. Dia kata, I saja dengar tapi tak pernah dengar. Ini semua propaganda. Dia kata, oh, tak adil. Dalam Islam kalau kami nak kahwin anak lelakimu, anak perempuan saya kena masuk Islam. Dia kata tak adil. Dan saya beri hujah sampai dia boleh faham. Dan saya punya perangai, kalau pergi ke mana, saya bawa buku dalam bahasa Inggeris. Buku kecil, what is Islam, who is Muhammad, mesti ada. Lepas 45 minit dialog, tahu apa dia kata? Why nobody tell me about this before? Why nobody tell me about this before? I thought your religion is Malay religion, not friendly religion. Salah siapa? Kita nak iklan bola sepak Harimau Melaya amboi prime time. Nak iklan bank prime time. Nak iklan itu semua prime time, but no time for Islam. Nak letak papan tanda read Quran pun sensitive. I don't understand what kind of religion you come back, learn from Mesir and come back and you become a pegawai agama. I don't understand what kind of mindset. Tahu apa pegawai agama itu kata kat saya? Kalau kita bo, nanti besok Kristian pun bo. Hari ini kita buat papan tanda read the Quran, esok Kristian pun buat read the Bible. Tak boleh, nanti anak-anak kita murtad. By seeing the Bible you murtad, you fool. By seeing the cross you murtad. 2 ahli parlimen bodoh, dia kata dalam parlimen, jom kita robohkan palang salib. Ini semua memanglah menyinggung perasaan orang. Apa kata robohkan salib itu dalam jiwa mereka, bukan di tiang-tiang. Kalau ikut betul-betul kaji betul-betul, itu pintu pun ada salib. Ini pun salib. Kalau saya tengok sudut saya, ini pun salib. Saya takut. Hancurkan salib itu dalam akidah mereka. Maka dia perlukan ilmu, saudara. Saudara, dakwah non-muslim ini bukan kerja leke. Dia ada R&D, research and development. Dia ada adab-adab. Dia ada sciences. Dia ada ilmu. Tapi sayang, kita tidak ada satu degree ijazah dalam bidang ini. Why? You know why? You feel, kubuk dia lah, kubuk aku kubuk. Dia kapiak, dia faham apa. Hampa janganlah belajar aja ai dengan feka sudahlah. Lepas ai belajar mai, aku gaduhlah. Aku ni salafi, hang sunnah, hang syiah. This is what we are. Saudaraku, betul atau tidak? Kita belajar agama untuk apa? Untuk diri kita. Kita belajar untuk apa? Untuk selamatkan diri kita, ahli keluarga kita. Dan bukan sekadar itu, kita selamatkan seluruh manusia dari neraka, saudara. Saya masuk ke bidang ini, tuan-tuan, kerana saya paham nikmat kebenaran.
Dulu dalam kegelapan, sekarang cerah menderang. Dulu saya sesat, sekarang saya benar. Dulu saya dahaga, sekarang saya kenyang. Sebab kebenaran Islam. Dulu saya tak tahu alat tujuh hidup, hari ini saya faham alat tujuh hidup. Kerana berkatnya This book changed me, my friends. Itu sebab kadang-kadang saya duduk, saya baca, dan saya tengok tuan-tuan, dan saya tengok diri saya macam langit dengan bumi. Buku ini penuh dengan rangsangan, buku ini penuh dengan motivasi, buku ini penuh dengan galakan-galakan, buku ini penuh dengan jaminan-jaminan. Kita tak ambil secara serius. Saudara nampak kejayaan bangunan kami. Asalnya saya mula dengan satu kertas. 20 tahun sudah saya mula dengan satu kertas. Hari ini Allah bagi 30 hingga 40 judul buku-buku, dicetak 5,000 hingga 10,000 naskah. Daripada tempat yang duduk 10 kali 10 selama 15 tahun, hari ini Allah bagi 4 tingkat bangunan, dengan taman sekali, dengan burung sekali, dengan ikan sekali. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah ayansurkum wa yusabbid aqdamakum. Ini janji Allah dalam surah Muhammad. Barang siapa yang beriman ini membantu agama Allah, pasti Allah akan bantunya. Dan bantuan yang paling besar dalam usaha ini, iman kita sendiri kuat. You feel proud to be Muslim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allahu akbar. Siapakah yang baik percakapannya, mulia percakapannya, bagi dia mengajar manusia kepada jalan Allah, kemudian dia tidak lupa dirinya, dia beramal soleh, dan dia kata I'm a Muslim. You know why I'm a Muslim? Because of this book. And this book have all answers and accurate and very true compared to other books that you written by yourself. Ini baru mukadimah. Ini baru mukadimah. This is now just the beginning. Why? You should feel proud. You should feel happy. Izzah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surah Imran ayat 139. Jangan kamu rasa gelisah, sedih. Kalau kamu ada iman, kamu tinggi. Saudara, ini motivasi Allah. Kalau kamu ada sebiji sawi, iman kamu tinggi. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan untuk kita, tidak ada siapa boleh alang. Bila Allah kehendaki satu musibah, tidak ada siapa yang dapat membantu. Bolehkah selepas dengar sepisan pengalaman, bukan kertas kerja Tuan Nazri, bolehkah kita berdakwah? Sahabat-sahabat yang duduk di IQ, sahabat kita Hairul, ada tiap-tiap bulan dakwah training di sini. Ramaikan, dapat ilmu sikit, keluar jumpa Acung, how are you? Walaupun dia tak kenal kita, terkejut dia. Tuan-tuan, image yang saya bawa ni, kadang-kadang saya pakai jubah dan image, bukan nak tunjuk-tunjuk. Kadang-kadang di nak naik bas ke, nak naik kapal terbang ke, ada orang bukan Islam bawa anak dengan beg, kita pun pergi ambil tanpa cakap banyak, dan kita tolong. Dan satu ketika saya tolong seorang dengan kopi, tahu apa dia kata? Selama ini saya ingat orang Islam ni jahat. Terima kasih saudara. Saudara telah tukar saya punya perspektif bahawa Islam itu orang-orang yang baik. Tak payah dok pergi cakap come to Islam, tak payah, tunjuk sedikit, bantu mereka. Kalau orang buta bukan Islam, bawa dia jalan daripada satu jalan ke satu jalan, bawa dia di ujung tu, bagi tahu saya seorang Muslim telah membantumu. Mana tahu. Tuan-tuan, kalau dakwah ni kan bila dah semakin berkembang ni, semakin berpengalaman, Allah sendiri tunjuk jalan macam mana nak sampaikan Islam. Dan paling menyeronokkan, yang paling menggembirakan apabila usaha yang begitu, apa dia katakan, memang payah, memang susah, tapi bila dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seluruh susah hati, seluruh penat dah
hilang. Berapa kali saya nak resign daripada IPSI? Berapa kali? Setiap kali saya nak resign, Allah hantar satu orang, ni nak syahadah. Setiap kali nak resign, Allah hantar satu orang nak masuk Islam. Allah tak nak bagi saya resign lagi. Tapi penat. Dia bukan cakap semangat dia kena turun di gelanggang bersama dengan mereka, merasai susah mereka, menjiwai ruh kebenaran. Mudah-mudahan saya doa tuan-tuan, saya yang kerdil ini yang datang kongsi pengalaman bukan kertas kerja. Saya tak nak kertas kerja, saya nak kerja. Tuan-tuan, saya mintalah. Kalau tak boleh sampaikan pun, bila ada satu non-muslim masuk Islam di kawasan kita, raikan dia di kawasan itu, raikan dia. Kalau dah tahu dia seorang baru masuk Islam, berilah, bantulah dia, bawa dia ke kuliah-kuliah agama, bawalah ke usra-usra kamu. Janganlah duduk di geng-geng kita. Saya minta sangatlah, jadikan, jangan kata dia India Muslim, kena hantar pada India Muslim lebih faham dia. Saya tak setuju tuan-tuan. Dia Cina Muslim, kita hantar pada Cina Muslim pasal Cina Muslim faham dia. No. Nabi kata apa? Perpaduan kita, ukhuwah kita seperti satu badan. Kalau sebagian badan sakit, sakitlah seluruh badan. Betul atau tidak? Kalau mata kita sakit, adakah mulut kata mata you yang sakit, bukan mulut I yang sakit? Ada. Kalau perut sakit, kaki lari ke mana? Toilet. Kalau kaki pun kata melantak pergi hang perut sakit. Ada. Lari pecut macam tu. Pelepeh. Kalau saudara kita sakit di Rohingya, kita juga sakit. Kalau saudara kita sakit di Yala, kita sakit. Saudara kita sakit di Palestin, kita sakit. Sebab itulah perpaduan ummah. Nabi kata apa? Tidak sempurna iman kalian sampai kamu kasih saudaramu seperti mana kamu kasih dirimu. Ini satu hadis cukup untuk kita amal tuan-tuan. Saya nak tanya berapa ramai dah datang ke kuliah daripada pagi, mengenal, bagi salam. Apa khabar saudara, datang daripada mana? Saya datang dari Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ada kuih apa? Negeri Sembilan berapa non muslim? Ada tanya ada belum? Sudahkah belum? Belum. Semua bangun. Ini praktikal. Semua bangun. Tuan-tuan, nampak macam mana? Bagi salam keadaan, senyum dengan ikhlas, peluk. Sahabatku selamat datang dari negeri mana? Tanya. Kemudian apa yang kamu suka? Wahai sahabatku. Kalau orang Pulau Pinang, dia suka buah pala, besok beli buah pala. Silakan tuan. Kita selesai topiknya bernama Ummatan Wahidah. Terima kasih tuan. Dulu tuan-tuan. Tuan-tuan yang puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, apa yang tuan-tuan buat, itulah kami buat di pagi-pagi hari Ahad di church. Sebelum kuliah, sebelum sermon, kita akan jumpa, kita akan peluk satu sama lain. Kemudian ada music, ada gitar dengan lagu-lagu Jesus Love You. Lagu itulah sambil pegang tangan. Saya tak pinta itu pun, sekadar kita datang peluk, tanya kabar. Dan itu merupakan satu kasih sayang.
Tuan-tuan, bila kita belajar agama, jangan jadikan agama ini macam robot. Jangan, itulah dalam dunia Islam sampai hari ini saya nampak bila dia masuk kuliah agama, dia keluar macam robot. Walau orang lain belajar agama tidak seperti itu. Saya minta sangat, bila kita ada agama, tiupkan dia jadi roh kasih sayang. Walaupun dia ringkas, tapi dia boleh selesaikan banyak masalah. Ada orang murtad kerana kalimat ini. Have you taken your breakfast or not? Ini sebagai cerita akhir, ya, kes murtad di Pulau Pinang. Seorang gadis yang telah berkahwin, dua orang anak. Dia ditinggalkan suami selama 3 bulan. Dalam 3 bulan itu nak memberi, apa kata tuan-tuan, makan kepada anaknya amat payah. Sekali ada, sekali miss, sekali ada, sekali miss. Pergi kerja pun tanpa breakfast. Bila sampai ke Kelang, supervisornya yang bukan Islam, Kristian, dia tanya satu soalan kepadanya, have you taken your meal? Have you taken your breakfast? Itulah detik permulaan dia masuk Kristian 1 bulan selepas itu. Walaupun simple, tanya kabar itu simple, senyum itu simple, ambil pedulikan orang itu simple. Tapi simple ini kadang-kadang tidak ada pada orang agama. Kita belajar agama tuan-tuan, kita berbahas isu-isu agama, tapi jangan lupa roh kasih sayang yang Nabi SAW tanam pada sahabat. Para sahabat, sirah Nabi, tuan-tuan lebih tahu daripada saya sirah Nabi, pengorbanan sahabat untuk sahabat lain. Apatah lagi kita berada dalam jalan dakwah, lagilah kita kena bantu satu sama lain, bukan dengki sama satu sama lain, bukan cemburu satu sama lain. Macam IPSI, saya sangat meraihkan IQ, malah ada tenaga pengajar dari IQ datang IPSI yang sedang mengajar. Begitu juga kita kena work smart partnership. Ini saya rayu pada NGO Islam di Pulau Pinang dan Malaysia. Jangan nafsi-nafsi. Smart partnership sangat penting. Ada sahabat dia bantu saya sangat, satu usaha yang mulia dari ICS, Islamic Charity Society, ya. Mereka tidak cakap, mereka bawa beras, mereka bawa gula, mereka jumpa orang. Inilah Kristian telah buat ratusan tahun. Kita baru mula. Hospital visit, daripada zaman berapa century Kristian buat, baru kita buat hospital visit. Dan berapa ramai orang, tuan-tuan dan perempuan, bila kita jumpa orang sakit di hospital, tanya kabar dengan buah tangan, dia rasa sebagian sakitnya hilang. Berapa kali saya pernah masuk hospital, saya sendiri, tahu siapa datang? Bukan imam masjid datang, dia tunggu bila saya nak mati, supaya non-muslim tak payah masuk masjid. Ya. Berapa kali saya pernah masuk hospital, imam masjid tak pernah datang. Yang datang tahu siapa? Tiap pagi padri Kristian. Satu ketika dulu saya sangat sakit, tahun ini sangat sakit, dia datang kepada saya, dia pegang bahu saya, God bless you, God will heal you, Tuhan akan sembuhkanmu. Bila dia cakap macam tu, saya rasa begitu tenang sekali. Walaupun simple, walaupun datang daripada padri. Lepas tu, we will pray for you, kita akan doa untukmu. Lepas tu dia balik, mai besok pagi, how are you my son, I pray for you. Bila kita dah sedar, kita kuat, kita tahu, ini padri, okay, come, sit down. Kita pun kita pun dakwah kat dia. Bila dah kuat, sebelum kuat, dia dah dakwah kat saya dengan apa? Dengan kata-kata manis, dengan ziarah dia. Du sakit ni, tunggu imam mai. Imam tak mai, dia mai bila tahu, bila qalu inna lillahi wa inna raji'un, al-fatihah. Itu imam kita. Antara sebab pincangnya masyarakat, antara sebab keterabaian saudara baru, antara sebab murtad berlaku di tanah air adalah kerana kepincangan institusi masjid yang dipilih oleh pemimpin-pemimpin jahil Islam.
pengurusi masjid tak tahu ada topik dakwah non-Muslim. Tahu tak? Pengurusi masjid dia tahu tahlil malam Jumaat wajib, dia kata. Waduh, kita dah buat program nak bagi masuk Islam, dah tak boleh. Kita ada Yasin, malam ni Yasin. Waduh, wahal program besar, program selamatkan jiwa. Pengurusi masjid kata tak nak, kita tak boleh cut malam Yasin. Yasin kena jalan macam nak kiamat. Itu mindset yang kita bina. Kalaulah institusi masjid ahli jawatan kuasa yang masih ahli jawatan IQ, insya-Allah selamat. Malaysia selamat. Bukan nak bodek pun Hampa panggil saya kadang-kadang. Tapi betul. Kalau kita boleh dapat institusi masjid semua AJK macam IQ, selamat kita. Dan 10% dalam pada institusi masjid macam AJK IPSI, lagi bagus. Semua non-Muslim boleh datang ke masjid. Tahu tak saudara-saudara, ada non-Muslim di Pulau Pinang. Ini Pulau Pinang, di mana ada 270 masjid. Ada non-Muslim kena terbang ke South Africa sebagai pelancong. Dia telefon IPCIC Ahmad Didat, make appointment nak pergi tengok masjid. Dan kebetulan saya ada di situ. Saya jumpa dia. I say, you are from Penang? I also from Penang. Saya cakap dalam bahasa Cina. Wah pun Penang, lu pun Penang ah? Layak. Wah lu kicau miko. Wah I kuang tunga masjid oh. Oh macam tu kah? Kenapa saya tanya dia, Pulau Pinang tak ada masjid kah? Pulau Pinang ada, dekat dengan rumah. Tapi dia orang tak pernah panggil saya. Tuan-tuan, bukalah masjid tuan-tuan. Balik daripada convention sunnah ini, kalau tuan-tuan pengurusi masjid, kalau tuan-tuan anak karya masjid, buka. At least 1 tahun buatlah 2 kali majlis buka open house. Mereka pun nak masuk, nak tahu apa yang ada dalam masjid. Mereka pun dah pijak, rumah aku ada topekong, mungkin mereka punya topekong lagi tinggi kot. Contoh, bila masuk dia tengok apa pun tak ada. Ayah, lu punya tempat apa pun tak ada. Apa lu sembayang apa lu sembayang? Kita bawa apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu teologi. Habis orang putih kita explain kiblat. Dari kiblat kita masuk agama Nabi Ibrahim, agama Yahudi, kemudian agama Yahudi, agama Kristian. Allahu Akbar. Bila kita dah sampaikan satu ayat daripada Allah dan Rasul, Allah dan Rasul, Allah akan tambah. Ini janji. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku satu ayat. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, jangan kita mati tanpa kita syahadakan orang. Hajat, niat, pasang niat tiap-tiap orang sekarang. Pasang niat ibu-ibu, kakak-kakak, saudari-saudari yang disayangi Nabi, pasang niat sekarang. Apa dia? Lepas keluar daripada convention ini, saya nak bawa Islam kepada bukan Islam. Sekurang-kurang 1 orang sebelum saya mati. Kata Nabi SAW, satu manusia masuk Islam kerana ikhtiar kita lebih baik dari kenderaan-kenderaan mewah, lebih baik dari dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan nak masuk syurga ada? Angkat tangan. Siapa nak masuk syurga? Angkat tangan. Terima kasih. Tak ada nak masuk neraka. Saya pun tak mau nak masuk neraka. Tuan-tuan pun tak mau masuk neraka. Tapi satu jalan yang senang nak masuk syurga, tahu apa dia? Cari satu hamba Allah bukan Islam, ikut dia, bantu dia, ajak dia sampai dia masuk Islam. InsyaAllah ta'ala, saya berdoa tuan-tuan, kita akan masuk syurga. Kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Kasihanilah manusia, sayangilah manusia. Nabi SAW berkata apa dari Jabir bin Abdullah daripada Sahih Imam Bukhari Muslim, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, barang siapa yang tidak tunjuk kasih sayang kepada manusia, Allah tidak akan sayang kepada mereka. Saya ulangi hadis ini. Nabi tak kata sayang Muslim, Nabi kata barang siapa yang tidak menyayangi manusia, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan sayang kepada mereka. Dan kita sebagai khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita adalah umat yang terbaik. Kitalah wajar sayang semua manusia, dan kasih sayang kita kepada semua manusia mengajar mereka kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih tuan pengurusi
Ustaz Sobri, terima kasih Tuan Haji Nazri bin Said sebagai Presiden dan pengurusi IQ. Terima kasih kepada Dr. Asri, Dr. Juanda, pimpinan-pimpinan IQ, tuan-tuan dan puan-puan, saudaraku yang dikasihi Allah, saudariku yang disayangi Nabi. Saya tinggalkan dengan kata-kata keramat dari Hang Tuah. Tak akan hilang Melayu di dunia, tapi Hang Tuah lupa Kesultanan Melayu Melaka hilang di zamannya. Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.